wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mulakan majlis kita pada malam ini, majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya kasihi, yang mulia, dimuliakan Al-Fadil, Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radli. Yang saya hormati Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Yang Berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Yang Berusaha Timbalan Setiausaha, Yang Senior Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua Jabatan Warga Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota Majlis Bandaraya warga kota Bandaraya Johor Bahru, dan juga yang bersama-sama dengan kita dalam Webex ni, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah, dan juga yang melalui channel Facebook rasmi Majlis Bandaraya Johor Bahru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah, ini pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam penuh bersejarah bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Dan pastinya antara tuntutan, iaitu yang dianjurkan, yang sangat-sangat dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi dengan itu kita terus dengan pengajian kita dalam kelas Jom Ngaji bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur. Mudah-mudahan dengan barakah mempelajari Al-Quran ini, kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi dengan itu, tanpa memasa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radli bagi meneruskan program pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Okey, yang berusaha Datuk Bandar MBJB Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha setiausaha Haji Miswan bin Yunus, Timbalan setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad, ketua-ketua jabatan, warga kerja, warga kota, seterusnya, barisan penuntut ilmu yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Yang kita bersyukur pada Allah SWT dengan hadirnya agama kita Islam ini adalah wahuma ni'mat akbar lil insan. Wahuma ni'matani kabiratani lil insan. Dua nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Al-Islam wal Iman. Dua nikmat ni adalah dua nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan. Allah
berikan pada kita yang tak dapat pada orang lain, walaupun semua isi dunia ni dimiliki oleh seseorang itu, walaupun dia memiliki kekuasaan 7 petala langit. Maksudnya penjaga-penjaga yang Allah Ta'ala letakkan, yang Allah tetapkan, para malaikat yang hebat. Setiap tempat yang Allah tetapkan itu ada penjaga, iaitu malaikat-malaikat yang diutuskan. Walaupun malaikat itu menjaga seluruh tempat-tempat yang ditetapkan itu, sekiranya mereka tak dikurniakan, apabila mereka ingkar, mereka tidak mentaati Allah, tidak beriman atau menolak apa yang Allah tak perintahkan, mereka ni akan dikategorikan sebagai satu contoh yang disebut sebagai makhluk berketurunan jin itu, iaitu iblis laknatullah, yang pada asalnya yang paling hebat ibadahnya pada Allah. Akhir sekali apabila dia engkar, enggan patuh sujud, usjudu li Adam, maksudnya Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Adam tapi dia enggan. Aba wastakbar, enggan, dan dia enggan dan tidak mahu mengakui akan apa yang telah Allah perintah pada dia. Jadi apa yang berlaku pada iblis ni adalah satu pengajaran pada kita, dan sebagai makhluk yang Allah ciptakan, kurniaan yang paling besar di sisi Allah adalah nikmat, iaitu nikmat Islam dan yang kita beriman pada Allah. Bila kita mula menolak kedua perkara ini, ataupun tiada dua perkara ini dalam kehidupan kita, tak bermakna kehidupan kita ini sampai bila-bila. Seperti contoh iblis laknatullah. Jadi pengajaran yang besar Allah tunjukkan pada kita. Jadi insya-Allah dengan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yang beri rahmat pada seluruh alam, akhir hari ini, tuan-tuan dan saya, hari ini kita bincang tentang Al-Quran. Inilah satu mukjizat yang paling besar yang dikurniakan kepada baginda Nabi sampai pada kita. Alhamdulillah, syukur. Jadi nanti sedikit selingan lah, saya nanti kan jadi ceramah tentang Nabi pula. Kita akan sentuh tentang baginda Nabi nanti di akhir slot kita nanti. Bagaimana kita nak lihat kalam daripada ulama kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan ke dunia ni, yang mana Nabi SAW ni kalau dia masa dia lahir itu, tapak tangan baginda ni melekap ke bumi. Masa lahirnya Nabi melekap ke bumi, dan kepala baginda mendongak ke langit yang tinggi. Itulah yang menunjukkan keagungan dan ketinggian peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang jadi begitu. Jadi itu isyarat yang merujuk kepada keluhuran martabat mengatasi semua kejadian. Apa yang berlaku semua adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita lihat sedikit tentang bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kupas sikitlah ringkas di akhir nanti. Cerita tentang perilaku Nabi, budi pekerti Nabi. Okey, jadi kita sentuh hari ini, sambung. Untuk sentuh dulu bidang Quran yang kita nak bincangkan. Ini pun berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doa, Allahumma hdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doa setiap hari kan. Termasuk inilah panduannya, iaitu Al-Quran. Jadi hari ini yang kita bincang ni iaitu lafziyah, iaitu Al-Quran yang kita pelajari melalui lafaz. Pun daripada baginda Nabi SAW. Lafaz-lafaz yang kita belajar ni pun daripada baginda Nabi SAW. Terpelihara. Allah Ta'ala turunkan Quran ni terpelihara sehingga lafaznya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lafaz ni. Itu sebab Quran ni dia bersanad. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang kuat, yang menjadi hujah kepada kita untuk beramal, semua hadis yang bersanad, yang sanadnya mutawatir, yang perawinya mutawatir, yang hadis yang mutawatir ini adalah hadis-hadis yang kuat, maknanya bersanad, dia sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diyakini tidak ada berlaku penipuan. Nak cerita sanad daripada hadis daripada yang terakhir sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersambung-sambung dan tiada keraguan padanya. Itu hadis. Al-Quran pun sama. Dia bersanad juga, cuma tak dipopularkan. Al-Quran ini ramai yang belajar tapi tak ambil sanad. Sedangkan Quran ini lagilah
hendaklah diambil, dipelihara. Ya. Cuma kita tak sebut Al-Quran ini mutawatirah. Al-Quran ini sebenarnya dia bersanad. Dia bersanad. Tuan-tuan belajar Quran ini pun, guru yang tuan-tuan kena ambil bacaannya, ini rukun baca Quran ada 3. Yang pertama, ulang sajalah berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita kaitkan sikitlah. Kita belajar Quran ni, saya maaflah maaf beritahu, saya kena sampaikan. Mula-mula belajar Quran dulu macam mana? Tuan-puan kita muhasabah dulu kita. Mula-mula belajar Quran macam mana? Macam saya belajar dengan ayah saya, belajar dengan mak. Belajar masa dulu keluarga susah, keluarga susah, adik-beradik ramai. Jadi mak ayah yang ngajar ngaji. Mak ayah yang ngajar ngaji. Alhamdulillah ayah seorang imam masjid. Jadi duduk ikut ayah naik motor pergi masjid. Maghrib isyak tu ada kosong, belajar ngaji dengan ayah. Okey. Jadi ada sanad tak? Bacaan ayah tu dia belajar dari mana? Dia belajar daripada guru-guru dia, tapi dia tak disahkan bacaan. Apa yang dimaksudkan dengan sanad dalam bacaan Quran, iaitu membaca Al-Quran dengan sanad sahih. Rukun yang pertama dia baca Quran, membaca Al-Quran dengan sanad sahih, iaitu mesti bacaan kita ni kita ambil dari guru yang bersambung bacaannya kepada gurunya sebelum dah sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belum ada sanad, yang tak pernah bersanad, dia tak nampak. Dia tak nampak perkara ini. Dia sanad dia ada. Kalau orang yang bersanad ini, dia akan ada dia punya silsilah dia. Daripada nama dia yang terakhir, dia ambil sanad, nama guru dia, sampai bagi baginda Nabi SAW. Dia kena simpan sijil ataupun buku itu. Buku sanad tu kena simpan. Memang panjang. Jadi saya beritahu sini, Al-Quran pun diambil, di sudut lafaznya pun diambil dengan bersanad. Dipelihara bacaan itu. Disahkan. Sanad ni, sanad sahih maknanya bacaan kita disahkan bertepatan dengan bacaan Nabi SAW. Kita sangka hadis saja yang perlu. Dia ada ilmu mustalahul hadis, iaitu ilmu mengenal hadis-hadis yang martabat itu sampai ke martabat sahih. Apa syarat-syarat hadis itu yang dia boleh terima. Al-Quran pun sama. Di duduk lafaz yang kita belajar ni, guru mesti ada sanad sahih. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, Quran yang kita baca menepati penulisannya Rasam Uthmani. Yang ketiga, guru yang baca Quran tu, yang mengajar Quran tu, dia kena mahir dalam bahasa Arab. Dia kena mahir dalam ilmu bahasa Arab supaya dia boleh menepati bacaannya itu, menepati salah satu wajah dalam bahasa Arab. Wajah nahwu bahasa Arab. Itu sebab kalau sekarang ni di negeri Johor, untuk makluman, semua guru-guru Al-Quran perlu belajar bahasa Arab. Sekarang ni peksa untuk jadi guru Quran telah ada 10 soalan dalam bahasa Arab. Sepenuhnya dalam bahasa Arab. 10 soalan. Daripada soalan yang ditanya itu, ada 10 soalan di dalam bahasa Arab sepenuhnya. Perlu menguasai bahasa Arab untuk jadi guru Al-Quran. Sekarang ni, di negeri Johor. Sebab apa? Perlu guru yang mengajar Quran tahu serba sedikit bahasa Arab. Apabila dia mengajar nanti, dia tak salah membariskan huruf-huruf yang tanpa baris dalam Quran. Apa huruf yang tanpa baris dalam Quran? Iaitu Hamzah Wasal. Hamzah Wasal. Saya minta maaf kamera saya satu lagi ni tak ada masalah. Dah masuk tak boleh, kita tak boleh masuk ni. Sekejap Okey, dah boleh masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey, dah boleh masuk. Okey, sekejap Okey, alhamdulillah. Okey, dah nampak paparan muka saya dah. Nah, yang ini bukan apa? Yang ini untuk paparan muka. Okey. Ini boleh nanti kalau saya mengajar, saya akan agak sini lah. Sini. Okey. Yang ni paparan ni saya akan guna untuk share screen Okey, sekarang kita sambunglah Saya ulang tadi, rukun baca Quran ada 3. Yang pertama, mesti membaca Quran dengan sanad sahih. So guru yang mengajar Al-Quran bukan saja kena ambil tauliah, dia kena ambil bacaan daripada gurunya. Mana satu imam yang dia kena ambil sesuai dengan tempat kita belajar Quran lah. Di Malaysia, guru Al-Quran yang kita pelajari di Malaysia mengikut Imam Hafsin an Asim. Pegang nama tu. Itu di Malaysia. Sebab imam baca Quran ni ramai. Imam baca Quran ramai. Kalau contoh di Morocco, adik saya belajar di Morocco, University of Morocco, dia ambil bidang syariah. Di sana baca Quran mengikut imam lain, Imam Nafi' daripada Madinah. Imam Nafi' ni daripada Madinah. Imam baca Quran ramai, Imam Nafi' daripada Madinah, Imam Ibn Kathir daripada Mekah.
Al-Makki, Imam Abu Amru Al-Basri daripada Basrah, Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi daripada Damsyik, Imam Abu Amru Al-Basri, dah sudah tadi. Yang kelima imam kita, Imam Asim Al-Kufi daripada Kufah. Daripada Kufah. Yang keenam, ramai ni. Yang keenam Imam Hamzah daripada Kufah juga. Al-Kufi. Dan yang ketujuh Imam Al-Kisai Al-Kufi daripada Kufah. Ramai tuan-tuan yang imam yang menyampaikan Quran ini. Ketujuh imam ini melalui Imam Asy-Syatibi ni, dia punya bacaan dia tak sama tuan. Tak sama. Tak sama macam yang kita baca. Itu sebab kena ikut imam. Okey? Jadi saya ulang sekali lagi. Imam yang saya nak ajar ni mengikut imam kita yang namanya Imam Hafsin an Asim. Pegang nama imam tu. Satu itu. Imam Hafsin daripada gurunya Asim. Okey? Ini nama imam yang kita tahu. Jadi saya kena ambil bacaan. Saya kena sahkan bacaan ni. Kita belajar secara lafziyah. Cara sebut huruf, cara baca dia macam mana. Ini lafziyah. Kalau nak belajar berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang bidang yang lain, yang berkaitan dengan Quran juga, bidang fiqh, hukum hakam agama dalam bab fiqh, dalam bidang tauhid, dalam bidang tasawuf, itu dalam bidang maknawiyah dipanggil. Ini lafziyah. Yang kita belajar ni lafziyah Al-Quran. Kedua Quran dipelajari dia sudut maknawiyah. Itu maknanya dikupas lebih lanjut apa dalam Quran itu dari sudut hukumnya. Dikupas oleh guru-guru. Jadi malam ni saya taklah kupas tentang hukum tu kan. Itu ada guru lain lah yang akan bincang, yang akan menceramahkan. Di sini kita akan bincang berkaitan dengan lafziyah. Okey? Lafaz Al-Quran. Okey, kita sambung dengan saya sharekan skrin sini. Kita belajar hari ini tajuknya surah surah yang samalah, iaitu surah Al-Mulk, betul Haji? Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Insya-Allah. Ayat 1 sampai 5. Fokus bidang tajwid kita iaitu baris. Fokus kepada bidang baris, insya-Allah. Kita teruskan. Okey. Keluar semua ni. Balik. Okey. Surah Al-Mulk. Sekejap. Ayat 1 sampai 5. Fokus pada baris. Padam dulu. Okey. Oh, ni gambar saya tak keluar ni. Sekejap. Boleh nampak muka saya tak? Saya minta respon sikit. Boleh nampak tak? Sebab kita tengah cuba nak menggunakan dua skrin ni. Boleh nampak? Belum keluar Ustaz. Nampak. Saya rasa saya kena keluar lah balik. Saya guna email lain lah saya rasa. Sebab saya rasa saya guna email yang sama. Kalau kat tempat lain boleh, kalau Google Meet boleh pakai. Okey, untuk ni leave me. Saya tukar email lain lah. Boleh tak keluar muka saya. Tak apalah. Okeylah, nanti kan masa kita singkat ni. Tak apalah kalau macam tu. Susah juga ni buat kita test. Tak apa, saya cuba keluar daripada ni lah. Sekejap saya harap dipermudahkan lah ni. Saya cuba masuk guna email lain. Saya cuba masuk guna, dia terus masuk guna tu tak apalah sebab kita tengah cuba tadi, rupanya tak boleh. Okay, jadi saya dah keluar dah. Ni paparan ni saya terpaksa guna paparan ni sahajalah. Nanti kan ganggu masa Alright. Okey, macam ni. Saya terpaksa guna kamera yang satu ni lah. Tak apa, dia mungkin agak lambat sikit sebab kadang-kadang kita yalah, kita merancang kan. Tak tahu apa berlaku bila live tu apa berlaku. Jadi kita segera settlekan lah. Okey, saya terpaksa paparan yang macam ni. Ini agak lambat. Ini saya guna kamera sebab saya nak keluarkan bahan kat sini.
Tak apalah, untuk malam ni kita guna ni. Nanti insya-Allah minggu akan datang saya akan guna 2 email lah. Ni email yang sama, tak boleh untuk 2 handphone. Okey, sambung. Sekarang ni ayat yang pertama sehingga kelima. Ayat pertama hingga kelima. Sekarang kita nak bincangkan baris. Okey, ayat pertama hingga kelima baris. Okey, sekarang kita bincangkan baris, cara nak membaca dengan lahjah Arab ni. Yang pertama sekali, saya suka ingatkan, baris atas taklah dilebarkan bukaan mulut. Baris atas ni kita kena lebarkan bukaan mulut. Baris atas dilebarkan. Mulut ini taklah dilebarkan. Okey. Dilebarkan bukaan mulut. Kalau baca ayat Quran ni, masing-masing kalau saya minta tolonglah. Ni paparan tak boleh nampak besar, kecil. Sila buka Quran sila buka Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Buka Quran lah. Okey, sila buka Quran masing-masing lah. Ayat 1 sampai 5. Okey. Jadi bukaan mulut dilebar. Apa sebab dalam lahjah Arab ni kita lebar mulut nak mengunci rahang atas daripada terangkat. Ni lebar. Jadi rahang atas ni dia terkunci dan tak boleh nak terangkat. Kalau saya tak lebar, saya bebaskan dia. Saya tak lebarkan dia, dia terbuka. Terbuka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Dia bebas. Rahang atas ni bebas. Kita tak nak bebaskan rahang atas. Kita lebar tu supaya rahang bawah saja turun. Rahang atas tak berapa boleh gerak. Dia terkunci lah. Okay, lebar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia rahang atas terkunci, bunyi dia akan jadi bunyi dia macam tu. Bacaannya akan menurunkan rahang bawah. Dia lebar. Rahang bawah turun. Ra. Hujung lidah ni. Ra. Lebar kan? Ra. Tabarakal ka. Nampak? Dia akan bunyi dia dengan sendiri bila lebar. Bunyi huruf hijaiyah tu dia ada sedikit sengit. Condong. Dia tak jadi a. Dia a. Dia tak jadi ta. Lebar. Ta. Okey? Ta. Okey, dengar saya baca. Bismillah. Fokus baris atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rakan-rakan sila baca. Sila baca di rumah lah. Baca. Bismillah. Ikut bukaan mulut lebarkan. Lebarkan bukaan. Okey. Lihat Quran ni. Lihat Quran. Ayat 1. Dengar mulut saya. Semua lihat mulut saya. Okey. Tabarakalladzi. Okey, mandangkan tak jelas ni. Saya keluar dululah. Nanti saya share kemudian. Kalau tak jelas ni. So saya keluar nak masuk balik ambil masa pula ya. Kalau guna kamera biasa, saya tak share screen ni dia okey. Bila share screen ni dia akan jadi macam ni lah sebab kita guna paparan dua ni paparan Tak apa, kita teruskan je lah dulu. Minggu depan saya cuba masuk 2 email Okey, sambung. Jadi baris atas ikut saya. Lebar dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Lebar. Tabarakalladzi. Cuba baca. Tu baris atas kan? Sambung dengan dapat lebar. Biyadihil mulku wa huwa. Lebar. Wa bulat dulu. Wa huwa ala. Cuba baca. Wa huwa ala Sambungan dia. Kulli syai'. Dapat lebar. Baris atas saja lebar. Dia agak susah sebab dia campur ni. Bila baca dalam ayat ni, dia bercampur lah. Baris atas dia, baris bawah dia, baris depan. Ni pelan-pelan. Kulli.
Ala kulli syai'in lebar semua. Yang baris atas semua lebar. Qadir. Sila baca. Kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, bagus. Itu ayat pertama. Maknanya bunyi macam ni jadi. Yang pertama, tabaraka. Cuba bunyi. Lebar. Tabaraka. Rahang bawah dia akan turun. Lebar dulu, baru bunyi. Lebar. Dia kena syarat dia, step pertama lebar. Lebar, baru bunyi. Lebarkan mulut, baru bunyi. Lebarkan mulut, baru bunyi. Ini baris atas. Okey. Itu saya dah bagi contoh cara lebar. Sekarang kita lihat baris bawah. Baris bawah. Baris bawah. Tepi bibir mulut, kiri atau kanan diserongkan ke bawah. Okey. Kiri. Mana kiri saya? Kiri. Ni kiri saya. Kiri saya sini, kanan saya sini. Kiri atau kanan diserongkan. Tarik. Serong ke bawah. Contoh. I. Nampak dia tarik sikit. Itu namanya serong. I. T. T. Okey. Jadi ayat tadi yang baris bawah. Tabarakalladzi. Zi. Tarik sikit mulut. Zi. Dia tak sambung baris atas. Baris atas sekadar gitu. Kalau baris bawah dia tarik, dia serong sikit. Zi. 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 Tabarakalladzi. Bi. Huruf ba. Tarik sikit. Bi. Baris bawah. Kalau baris atas lebar. Ba. Baris bawah. Bi. Tarik sikit. Bi. B. Dia memang macam tu tuan. Itu sebab siapa yang rajin baca Quran ni, dia muka dia awet muda. Bukan saya kata saya awet muda. Tapi tuan-tuan kalau baca Quran ni, kulit ni tegang je. Sebab apa ni? Senaman mulut ni. Dia lebar tepi, muncung. Lebar, tarik. Lebar, muncung. Jadi bila selalu baca Quran, pergerakan mulut tu dia aktif. Ni otot dekat muka ni dia jadi tegang. Kan? Ada kedut tak? Tengok kamera Ada kedut. Sebab saya pun dah tua, umur saya 40 ni. Umur dah 40. Tapi saya tengok guru-guru saya lah, dia kata petua kalau kamu rajin mengajar Quran, baca Quran, hari-hari baca Quran, bila mengajar kita baca. Dia tengok guru-guru saya muka dia semua bersih, muka dia tegang kulit. Petua siapa nak awet muda, baca Quran. Saya tak suruh mengajar Quran, baca Quran. Baca Quran pula mesti ikut yang kita ajar lah. Mesti ikut yang ni, cara ni. Bila baris bawah, tadi baris bawah apa? Serongkan ke bawah. Tepi bibir ni serongkan ke bawah. Kena buat betul-betul lah. Kalau mula baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, tak bergerak mulut tak bergerak gitu kan. Tak jadi ya. Lebar, baris bawah tarik sikit. Biyadihil. Kenapa? Okey, saya terangkan dulu. Ya, bila buat memang macam leceh. Allah, leceh sangat baca Quran. Tak, sebenarnya tak leceh. Kalau dah biasa tak leceh. Dia ada tujuan dia. Kenapa kena tarik? Supaya bila tarik begitu, baris bawah tu tepat. Dia tidak sengit seperti imalah. Ada khilaf ilmu tajwid dalam bidang bacaan Quran atau bidang qiraat bagi nama bahasa Arab. Bidang qiraat dipanggil satu bacaan tu namanya imalah. Imalah maknanya membunyikan huruf yang berbaris di atas. Di baris atas ke arah dekat dengan baris bawah. Dekat dengan baris bawah. Tapi bukan baris bawah. Dekat dengan baris bawah. Dan bacaan nipis. Bacaan dia nipis. Imam kita dia tak baca dengan khilaf imalah ni. Ada satu tempat dalam Quran. Ayat surah apa? Dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan re. Nipiskan. Dia ke arah baris bawah. Jadi nipiskan. Majriha. Dia sengit. Dia bukan baris bawah. Dia bukan kasrah. Dia imalah. Sengit sikit. Majriha. Kalau kita tak tarik, akan jadi semua baris bawah sengit macam tu.
Sengit macam tu. Tak percaya tengok tadi. Ya, ramai. Surah Fatihah yang baris bawah semua sengit. Tabat tengok ni, kalau saya tak tarik, saya tak serongkan kiri atau kanan, tak serong, dia bunyi macam ni. Tengok baris bawah, saya tak serong ya. Tabarakalladzi biyadihil hil. Sengit, kan sengit tu? Hil de. Tarik sikit, di. Bau tepat, kasrah. Bi. Hil. Kalau tak tarik, hil. Nampak dia turun macam tu. Hil biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Kan sengit, tarik sikit. I. Itu sebab kena serong. Bukan saja-saja suruh serong tu. Bila serong, bunyinya cantik. Tepat dia berbaris bawah. Kasrah. Okay, saya contohkan dengan saya baca. Biyadihil. Cuba baca. Tarik sikit. Serong. Biyadihil. Biyadihil. Jadi tepat lah tu. Itulah bunyi dia. Semua baris bawah. Tarik sikit. Tabarakalladzi. Cuba baca. Tabarakalladzi. Okay, cantik. Dengar mulut saya, baris bawah. Fokus baris bawah. Tengok Quran yang baris bawah. Sekarang baris bawah. Biyadihil mulku. Cuba baca. Biyadihil mulku. Okay. Wa huwa ala. Ini tak ada, ini baris atas. Kulli. Dalam baris bawah. Kulli. Li. Sebut. Kulli. Cuba baca. Kulli. Aywa. Okay, ini baris bawah ni. Walaupun tanwin, dia baris bawah. Jaga. Syai'i. Mulut. I. Syai'in qadir. Cuba baca. Nipiskan baris bawah. Tepatkan baris bawah. Syai'in qadir. Aywa. Tepat. Lagi. Ni baru satu ayat. Allazi. Sekejap. Nak latih kan? Tak jumpa. Ayat tadi. Tak ambil. Lepas tu ayat kedua. Ayat kedua. Tengok. Allazi. Cuba baca. Huruf zal baris bawah tu. Allazi. Tarik sikit. Serong. Cuba baca. Allazi. Okay. Baris bawah lagi. Ambil lagi baris bawah. Tu. Ayat ujung tu. Liyabluwakum. Cuba baca. Liyabluwakum. Liyabluwakum. Lagi satu yang ambil baris bawah je. Ujung tu. Wa huwal aziz. Tarik sikit. Zi. Wa huwal azizul ghafur. Aziz. Tarik sikit. Cuba. Wa huwal azizul ghafur. Okay. Ayat 2. Ayat 3. Okay, ambil sampai ayat 3 je untuk latih baris bawah. Baris bawah. Ada lagi tu ayat 3. Allazi. Cuba latih. Serong. Allazi. Okay. Okay. Samawati. Ti tarik. Samawati. Orang ta. Ti. Kalau kita tak tarik. Tengok. Ti. Tarik sikit. Samawati. Tarik sikit. Tibaqa. Yang baris atas lebar. Samawati. Dia dengung tebal. Bertemu ta kan. Dengung tebal dan duduk di hujung hidung. Ni dengung saya tak ajar lah. Dengung kita ajar waktu lain. Ni banyak sangat pening. Mantap kan susah. Okey. Samawati tibaqa. Sila baca. Samawati
طباقا. Okey. Bungan. Mana balik bawah lagi. Okey. Oh, Bawah. Tarik. Fi khalqi. Fi khalqi. Cuba. في خلقي. Okey. Kemudian fi khalqi ada okey. Khalqir rahmani. Cuba. Yang balik bawah fokus. خلق الرحمن. Kemudian balik bawah tu tarik sikit. Mi tafawut. Cuba. من تفاوت. Okey. Dah. Okey, habis tu latihan. Tu baris bawah Nanti lepas ni semua baris bawah macam tu. Mulut jaga. Baris depan. Baris depan pula. Baris depan macam mana? Tu. Allah, padam. Baris depan. Mulut dimuncungkan. Dimuncungkan ke depan. Macam mana muncung? Muncung. Ambil ayat lah. Ambil ayat tadi. Ayat. Okey. Okey. Ambil ayat pertama. Ayat pertama. Biyadihil mulku. Muncung. Muncung betul-betul. Tengok mulut saya. Biyadihil mulku. Cuba baca. Baris depan. Baris depan nak dengar. Cuba. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku wa huwa. Ni. Huruf ha tu. Tengok bibir saya. Muncung dia macam ni. Tengok sini. Tengok sini. Muncung. Wa huwa. Bulat betul-betul. Wa huwa. Tu cuba. Wa huwa. Aywa. Okey. Ada lagi balik depan. Ni. Muncung dulu. Kulli. Cuba baca. Kulli. Aywa. Lagi. Kulli. Ada lagi baris depan. Baris depan. Ayat kedua tu. Liyablu. Muncung. Baris atas lebar. Baris depan muncung. Baris bawah tarik. Rajin sikit. Liyabluwakum. Cuba baca. Latih mulut tu. Liyabluwakum. Okey. Lagi mana baris depan? Tu. Muncung. Ayyukum. Ayyukum. Muncung kena macam tu. Cuba. Ayyukum. Aywa. Gitu. Tu baris depan. Okey. Ustaz Aiman baca ke? Ustaz Aiman yang baca kan? Ya, saya. Ustaz Ustaz jadi contoh bacaan lah. Sebab yang lain tak berani nak buka gitu. Dia apa? Boleh tu. Cik Amy nak cuba tu, Cik Amy. Dia nak cuba tu. Tak perlu Ustaz bantu saya tu. Okey lah tu. Jadi sekarang kita baca ayat 1 sampai 5. Praktikkan yang tadi tu. Baris atas lebar. Betul, memang mula-mula tak biasa dia lenguh ni. Memang mula-mula siapa yang tak biasa dia akan lenguh pipi ni. Sebab ni otot ni dia akan berfungsi dengan semaksimanya. Ini belum baca satu juzuk tuan dengan bacaan laju. Laju lagi gerak laju. Lagi laju. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kena cepat. Kalau tak biasa lenguh mulut ni. Lenguh.
Sekarang ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga lebar dan sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ya, mulut. Ni baca satu ayat terus. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sila. Tabarakalladzi Okey, ayat kedua. Dengar mulut saya dulu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا lebar sambung dia وهو العزيز الغفور. Sila baca. Okey, sambung. Ayat 3. Dengar saya baca. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Sambungan dia. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey, sila baca. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey. Ayat 4. Dengar mulut saya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Cuba, silakan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okay, sambungan dia. Ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ. Tengok mulut saya. Kalau tuan-tuan perempuan, kalau biasa tengok TV, tilawah Quran, tuan-tuan nampak, tengok mulut. Mesti lebar. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا lebar. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okay, sila baca.
Okey? Boleh? Okey, sekarang ni kita ada masa lagi sikit ni. Kita bilaluan lah. Soalan tak sempat tengok. Nanti kalau ada soalan Ustaz Aiman lah baca. Saya handphone saya dah tak boleh masuk tadi. Mungkin dia tak boleh dua handphone ni dengan email yang sama. Saya cuba minggu depan aja lah. Kita guna email, dua email. Okey. Sekarang ni kita kalau ada soalan bila soalan, okey terbuka. Soalan open lah, boleh tanya. Siapa ada nak bagi soalan ataupun nak baca, duduk boleh. Siapa yang nak baca, saya akan semakkan. Okey, saya besarkan skrin lah. Saya besarkan skrin. Sila baca. Kita semak baris sahaja. Baris sahaja. Ya, baris sahaja. Yang lain saya tak semak lah. Kita jangan fokus banyak. Kita fokus baris sahaja malam ni. Okey, sila. Siapa yang nak baca atau yang nak tanya soalan, duduk boleh. Bila melibatkan tanya soalan, boleh tanya bidang yang lebih luas. Saya sebab apa? Saya maklumkan sekali lagi bagi yang baru masuk, yang baru lagi kan. Saya mengajar, pengajaran kita setiap hari tu, setiap minggu tu, cara saya mengajar adalah fokus pada fardu ain ya, iaitu talaqi terus, baca Quran terus, membetulkan hukum tajwid yang tertentu, surah atau ayat yang tertentu, untuk kita mantapkan bacaan terus pada ayat tersebut. Jadi skopnya kecil lah. Tak banyak tuan dapat talaqi dan dapat membetulkan sebutan tu seperti yang diterangkan. Tapi kalau tuan-puan nak tanya benda lebih jauh lagi, bidang tajwid ni apa hukum yang lain, tu kena tanya dalam soal jawab ni. Ni bila saya kata boleh kemukakan soalan, tu boleh tanya seluas-luasnya boleh. Bukan ayat yang kita baca saja. Sebab saya tahu ada di kalangan kita, dia tak nak hanya talaqi saja, ayat-ayat tertentu, jadi dia rugi pada bidang tajwid yang lain, tak pernah disentuh, nama hukum tak sentuh. Memang macam itulah. Saya hanya sentuh benda yang selalu berlaku kesalahan. Ayat-ayat yang popular kita selalu baca, itu yang kita selalu betulkan. Macam suratul Mulk, ini memang kena baca. Ada perkeliling suruh baca surah Al-Mulk. Di masjid dan surau kena baca ni. Setiap malam kena baca. Ataupun tengok waktu lah. Jadi, ini surah antara surah yang penting. Itu kita fokuskan. Ambil ayat 1 hingga 5 dulu. Okey, sila. Yang nak baca, sila. Boleh berbuat demikian. Saya tolong semak. Okey, kalau ada nak baca, jangan segan-segan, jangan malu-malu, rugi. Sebab apa? Ini peluang nak saya tolong semak. Bukan saya kata saya bagus, tidak. Sekurang-kurangnya saya dah disahkan sanad bacaan saya 30 juzuk mengikut Imam Hafsin an Asim. Jadi saya boleh mengesahkan bacaan orang lain pula lah. Saya dah selesai sanad saya, dah ada sijil sanad pun dah ada dah. Okey, tapi untuk imam ini saja kita bertepatan dengan negeri Johor lah. Kita Imam Hafsin an Asim saja. Saya takkan Imam Nafiq punya, Imam Abu Amru ke, itu kita tak fokuskan. Sebab kita pelaksanaan di negeri Johor ni hanya baca menggunakan bacaan Imam Hafsin an Asim sahaja. Okey, sahaja. Kalau nak belajar lebih tu pulang, imam-imam lain tu pulang. Tapi yang saya nak semak ni hanya imam tu je. Imam Hafsin an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Okey, siapa nak baca silakan. Fokus pada baris. Ustaz, maaf tanya. Ya, boleh, sila. Yang baris atas ni kita baca macam sedang tengih ke dia punya bukaan mulut tu? Ya. Sebab macam Okay. Betul. Dia macam tersengih. Yang penting tuan terasa rahang atas tu tak boleh nak buka. Bila tuan lebarkan mulut, kadar lebar ni ikut kesesuaian masing-masing lah. Masa lebar tu rahang atas terbuka tak? Boleh terangkat tak? Cuba lebar. Boleh tak angkat lagi rahang atas? Kita sebut dulu. Itu saya. Bila bunyi baru kita tahu. Bila tuan bunyi betul, maknanya rahang atas tak terangkat. Lebar lepas tu bunyi. Itu rahang atas tak terangkat. Bila lebar bunyi masih tu maknanya rahang atas terangkat, maknanya lebar tu tak cukup. Kena lebar lagi. Itulah sebab masa mengaji dulu macam sebab rahang atas tak boleh nak kawal. Rahang atas dia akan terbuka sekali sebab kita tak lebar. Lebar tu bila dah terkunci rahang atas cukuplah, tak payah lebar lagi. Dia lebar tu untuk kunci rahang atas, dia terbuka dan bunyinya betul.
Cuba bunyikan. Sebut. Eh, Kalau orang Arab disebutkan ana. Dia tak sebut ana. Dia ana. Dia sebut ana. Ana Arabi. Ana Arabi. Dia kena lebar. Arabi. Dia kena bunyi cakap Arab pun. Takallam Arabi pun kena. Tak boleh takallam Arabi. Tak boleh gitu. Dia lain lah. Pelat dia tak dapat pelat Arab tu. Dia kena lebar. Ana kaifa haluka? Ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Nampak? Kita bila lebar je, baris atas dia akan bunyi macam tu. Kalau beri salam, Assalamualaikum. Jadi kita beri salam macam mana? Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Lagi pendek lagi dahsyat. Assalamualaikum. Habis salam tu kena betul-betul lebar ke mulut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bunyi yang betul. Assalamualaikum. Kita sebut Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Dia punya mulut tu terangkat, terbuka arah atas. Boleh? Boleh Jelas Itu Bariatal lah. Yang bertanya tadi boleh dapat apa yang saya terangkan tu. Okey, ada lagi nak tanya? Nak baca pun boleh. Nak baca saya semakkan. Ayat 1 sampai 5. Sebab masa kita tak panjang. Kalau dapat seorang dua orang baca, satu keberuntungan bagi tuan-puan yang disemak. Saya dulu tuan nak tunggu, nak menyemak bacaan ni sampai sejam tunggu. Sebab apa? Sebab saya tak nak tertinggal. Saya tak nak giliran saya diambil oleh orang lain. Sebab apa? Sebab kita berebut nak belajar dengan pensyarah kita kan. Sampai saya tahan makan lah belah petang. Masa tu belajar kat universiti. Belajar kat masjid universiti. Belajar percuma lah. Kita student, pensyarah dia minta dia ajar kita percuma. Jadi kita kena tunggu dia datang. Masa tu tak ada guna WhatsApp dulu. Zaman saya 2001, 2002 tak ada WhatsApp dengan Telegram. Kami tak berani nak call Tok Guru, kami tunggu. Kalau dia tak datang memang kami rugi, kami tunggu sia-sia gitulah. Datang-datang tunggu. Doktor tak datang baliklah kami baru cari makan. Tapi pasal nakkan ilmu dia tu. Sebab dia bersanad kan. Nakkan ilmu dia tu. Jadi tuan-tuan ni saya dah duduk depan mata tuan. Duduk depan mata tuan baca je. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya sebab bukan saya semangat nak mengajar. Sebab saya tahu. Saya melalui kesukaran tu dulu nak dapat susah. Tapi saya tahu bukan mudah agak orang nak belajar. Tapi kena kuatkan semangat untuk baca. Sebab bila tuan baca saja, tuan akan dapat rasa keseronokan dia bila dibetulkan. Yang selama ni salah, kita dapat betulkan bacaan. Itu kepuasan yang saya dapat. Saya suka bila ditegur tu bacaan yang salah tu saya dapat betulkan. Bila dah dibetul, kita akan confident kita baca Quran. Masa jadi imam kita berani. Masa kita perdengarkan persembahan bacaan Quran kita confident. Sebab apa? Kita dah dibetulkan oleh guru yang kita yakini. Itu kelebihan dia. Okey, siapa nak baca? Kita masa tak banyak ni tuan. Ambil peluang. Saya nak baca Ustaz. Sila. Ustaz, saya nak baca. Okey, sila. Saya semakkan. Silakan. Saya baca Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayuh, terus. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Terus. وهو العزيز الغفور Terus. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Ini huruf yang saya bulatkan tu fokuskan sikit. Dia tadi khalaq like qa qa. Khalaqa. Okey, الذي خلق 7 سماوات طباقا. Okey, bagus. Terus. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Okey, terus.
فارجع البصر هل ترى من فطور Terus. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا Okey, ini summa rji'il basara. Dia ruqsa tebal. Lebar tapi pangkal lidah naik bagi tebal. Balsa. Mulut lebar. Sa. Dia tebal dan tebal. sa. Tebalkan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ayuh, terus. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Terus. وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Okey, tahniah tepat. Bacaan ni cantik. Tahniah bagus. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada yang tak baca, boleh baca atau tanya soalan, boleh. Tak ada masalah. Soalan, saya cuba rakyatkan soalan apa yang tanya lah. Ustaz Iman ada tak yang tanya dekat mesej dekat kita punya tu? Kalau ada soalan, belum ada Belum ada lah. Okey, kalau tak ada, ada yang nak ni, ada yang nak baca. Tak apa, kalau sementara tu kita baca sikit lah tentang apa ni, satu kitab ni saya ambil ni. Yang mana kita bincang sikit tentang Maulid Nabi SAW. Kita ni bercerita tentang seseorang. Kalau kita nak kenal, kita nak menyayangi seseorang, pertama sekali kita kena buat apa? Pertama kita kena kenal nama dulu, kena kenal latar belakang dia. Dia nak dapat ke arah sayang dan cinta. Cinta ni dia tak akan tiba-tiba cinta. Betul lah, ada orang sebut cinta pandang pertama kan. Betul lah tu. Itu tak tepat. Dia bukan cinta, dia suka. Itu salah tu. Dia bukan cinta pandang pertama. Itu dia suka. Dia tengok orang tu dia suka. Kenapa dia suka? Biasa orang suka yang tengok kali pertama dia itu bukan nama cinta. Dia suka namanya. Sebab apa? Normal orang suka kepada perkara yang menarik. Mungkin bagi dia tertarik dengan wajah orang tu. Mungkin wajah yang dia tertarik. Mungkin mata dia, pada wajah dia ada mata, mungkin mulut dia, mungkin hidung dia, mungkin rambut dia, mungkin cara dia pakai pakaian yang tu menarik dia. Itu namanya suka, bukan cinta. Itu sebab suka ni, dia kalau hilang benda yang menarik tu, dia akan hilanglah sekali. Suka akan hilanglah sekali suka itu. Dia akan berubah wajah diri dia. Sebab apa? Benda yang menarik tu dah hilang. Kalau cinta lain. Kita cinta. Ni kita nak belajar, nak memahami cinta pada Nabi SAW. Cinta ini, walaupun orang itu meninggal, dah tiada, cinta masih ada. Ataupun ditarik sesuatu pada orang tersebut, tetap cinta tu tidak berkurangan. Ini nama cinta yang sebenar, cinta yang hakiki dia panggil. Cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki itu yang nak dilahirkan dalam hati-hati setiap orang yang beriman pada Allah. Cinta hakiki ni. Cinta hakiki ni apa dia? Pertama, cinta hakiki, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil Khaliq, yang pencipta. Yang kita makhluk, yang dicipta. Allah Khaliq, yang mencipta. Kenapa kita kena cinta, lahirkan cinta pada Khaliq? Sebab dia tidak akan mati. Allah SWT dia tidak seperti makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan dan dia ada tempoh. Makhluk ni adalah makhluk yang diciptakan dan dia ada tempoh. Lahir, daripada bermula dia lahir dan dia ada tempoh sampai bila dia akan dihidupkan. Jadi kalau cinta benda yang tidak kekal ini, dia akan menyakitkan hati. Dia akan kita akan membuang masa yang banyak kepadanya. Tapi kalau kita cinta pada yang kekal, Khaliq ni ada orang yang adalah yang mencipta kita. Dan dia tak seperti makhluk yang tidak kekal dan tidak merugikan kita. Kita nak lahirkan perasaan cinta pada Khaliq dan juga kita cinta kepada orang yang
yang mengenalkan kita pada cinta kepada Khaliq. Siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, saya ulang sekali lagi. Cara ni macam ni. Yang pertama kita kena kenal latar belakang dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini baraza sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dilahirkan ke dunia ni wadi'an yadaihi 'alal ard. Yang mana tapak tangan baginda ni dia melekap ke bumi. Saya cerita sikit macam mana Nabi mula-mula lahir itu. Yang lain dah kita banyak dengar lah bagaimana kesukaan orang-orang Arab Quraisy ketika itu apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kelahiran Nabi itu dah muncul, sangat gembiralah Abu Jahal dan sebagainya. Yang tu ramai orang dah bercerita. Ni saya cari yang mana yang kurang orang berceritalah, saya carilah sikit kan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia lahir, tapak tangan baginda ni melekap ke bumi. Yadaihi 'alal ard. Tangannya tu dia melekap wadi'an yadaihi 'alal ard. Dia akan melekat atas muka bumi ni. Lepas tu kalau kita lihat benda yang jarang kita dengar bila penceramah kan. Kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lihat dia punya kepala dia rafi'an ra'sahu. Dia akan kepalanya mendongak ila sama'il 'aliyah. Ila sama'il 'aliyah, iaitu dia akan mendongak ke langit yang tinggi. Ini menunjukkan apa? Keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beza dengan manusia yang lain. Okey. Kemudian itu adalah mengisyaratkan keluhuran martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi semua kejadian. Allah bezakan dengan yang lain sebenarnya kat situ. Dan juga menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW adalah kekasih Allah. Dan Nabi SAW ni kalau lihat, dia punya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi hasunat tiba'uhu wa sajayah. Nabi SAW dia mempunyai dia punya budi pekerti dia atau perilaku dan budi pekerti dia seperti yang disebut oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib. Datuk Nabi Abdul Muttalib disebut apa? Wa huwa yatufu bihatikan baniyah. Abdul Muttalib, Datuk Nabi, sebut pada Nabi apa? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wa huwa yatufu bihatikal baniyah. Disebut apa? Yang mana Abdul Muttalib yang sedang tawaf di Kaabah, dengan segera pulang beliau, itu dia melihat bersegera masa dia tawaf kat Kaabah tu, Abu Talib ni segera bergegas untuk melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa kegembiraan di hatinya. Ni Abdul Muttalib, kita sebut Abu Jahal kan. Abu Muttalib orang pertama sekali. Dia bila tahu tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang dia bertawaf tu, dia bergegas pulang, punya dah dia suka sangat, gembira sangat, dia terus pulang dan menjumpai baginda Nabi dengan hati yang sangat gembira, dia bawa Nabi. Lalu beliau, ini siapa? Abdul Muttalib ni membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Kaabah. Dan dia berdoa dengan hati yang suci. Dia berdoa kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Abdul Muttalib sangat bersyukur kepada Allah, dengan rimpah rahmat Allah SWT, lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lahir ni, dia dalam keadaan macam mana? Telah sedia bersih, yang ini sudah berkhatan. Pernah dengar cerita Nabi SAW dia lahir, dia dalam keadaan dia telah berkhatan. Disebutkan di sini, dia telah berkhatan. Okey. Kemudian dan telah ditanggal. Nabi punya tali pusat pun telah tanggal dengan kuasa Allah SWT. Ini permulaan apabila Nabi SAW dilahirkan. Dan bau masa lahir Nabi itu bau harum, semerbak. Ada ulama berkata bahawa Datuk Nabi ni, Abdul Muttalib, yang mengkhatankan selepas baginda lahir. Ada pendapat ulama yang lain lah. 7 hari Abdul Muttalib mengadakan jamuan, kenduri makan. Kenduri lah maknanya kan. Buat makan-makan. Dengan kelebihan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Ini saya cerita sikit. Kalau cerita bab Nabi ni panjang. Sirah Nabi ni saya cerita sikit lah.
Ni ada satu keratan yang diterangkan begitulah. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat disayangi. Apabila kelahiran Nabi SAW, orang yang semua tertunggu-tunggu dan gembira akan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat, dia banyak lagi kisah-kisah berlaku peristiwa yang luar biasa. Luar biasa yang berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merujuk kepada petanda kenabian yang memberitahu semua manusia ni bahawa baginda Nabi SAW adalah manusia pilihan. Dia banyak tanda. Kalau dalam ni cerita kisah ni panjang. Bagaimana Nabi ni ada tanda-tanda yang dia merupakan, yang baginda ni merupakan orang yang Allah berikan kelebihan ataupun orang yang luar biasa. Dia panggil irhaus. Dia panggil irhausan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtabah. Itu dia panggil Nabi ini ada tanda-tanda kenabian. Bahawa Nabi ini adalah manusia yang Allah Ta'ala pilih. Kemudian kalau lihat kawalan langit ditingkatkan, iaitu Allah SWT telah mengaturkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila dilahirkan, Allah Taala telah menghalau, dalam kisah ini disebut menghalau syaitan, di mana-mana dan mana-mana penceroboh yang dengan anak panah, menyerang syaitan ni dengan dihujani dengan anak panah yang berapi ketika kelahiran Nabi ni. Dan Allah Taala menetapkan bintang-bintang di langit tunduk dan hormat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bercahayanya tanah haram. Kalau kita lihat dalam ada juga orang ambil gambar dekat satelit, melalui satelit, tanah haram ni bercahaya. Zaman Nabi lagi, kelahiran Nabi ni, tanah haram ni telah bercahaya. Maknanya kalau kita lihat di tanah haram ni melalui satelit kan, bercahaya, sebenarnya Nabi lahir sebenarnya cahaya telah ada di tanah haram Mekah itu. Okey, cuma kita tak perasan. Dan cahaya dia bukan cahaya macam lampu, dia cahaya berkilauan. Cuba tengok. Saya ada gambar, saya ada contoh gambar daripada tanah haram tu yang diambil daripada jarak jauh. Memang cahaya dia berbeza dengan cahaya lampu. Dia cahaya yang berkilauan. Dalam kitab, rupanya dalam kitab dah disebut cahaya yang berkilauan. Disebutkan dalam ni, cahaya yang berkilauan. Wa kharaja ma'ahu, keluar je cahaya, nurun adha'at lahu qusur syamil qaisariyah. Di situ cahaya berkilauan yang menerangi mahligai Raja Kaisar negeri Syam. Cahaya pun di situ pun bercahaya. Penduduk di Mekah dapat melihat cahaya tersebut secara terang-terangan. Okey. Oh, panjang kisah dia ni. Okey. Ni saya cerita sikit lah berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita nak lihat kisah dia yang lebih ringkas, yang menarik tu sebenarnya banyak yang kita boleh bangkitkan. Saya pun tak bercadang nak baca panjang. Kalau saya pilih ada perkara lah saya sentuh kat sini, bolehlah kita ambil untuk mendatangkan rasa cinta kita pada baginda Nabi SAW. Dan saya akhirilah sebab saya risau juga kalau masuk pada bab ceramah, dia beza dengan mengajar Quran ni. Mengajar Quran kita dah ada part ni. Kalau ceramah ni saya takut terlajak. Jadi biasa saya akan tutup penerangan atau penceramah lah dalam bab bidang yang lain, bidang sirah Nabi ke. Kita tutup dengan doa. Doa yang kita boleh doa, yang baginda ajar doa yang paling penting apa doanya. Untuk kita melahirkan rasa cinta pada Nabi SAW, kita baca doa yang telah diberi garis pada kita, yang popular. Antara doa yang kita boleh amal, ikut saya baca ya. Untuk lahirkan yang pertama, cinta pada Allah Taala. Kita baca doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni, cuba baca sama-sama semua. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni, ya Allah, kurniakanlah daku, pendek bahasa Melayu dia, kurniakanlah daku rasa cinta
kepadamu ya Allah. Kalau boleh ambil lah tu dia makna dia tu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ini yang bagi saya pun, guru-guru saya bagi doa ini. Kalau kita nak merasa cinta pada baginda, pada Allah Taala, kita kena doa. Pertama kena doa dulu. Doa memang kita ada usaha ikhtiar itu. Tapi yang pertama doa kita kena baca. Doa kita kena baca sebab dengan doa inilah orang kata senjata orang mukmin ni doa. Betul. Dengan doa inilah kita berada sekarang begini. Kita dapat Islam ni walaupun melalui keturunan sebagainya, itulah berkat doa Nabi SAW. Walaupun kita tak mencari Tuhan dengan susah payah, kita melalui keturunan. Siapa yang melalui keturunan lah. Keturunan maksudnya apa? Mak ayah dia dah Islam. Kita kena belajar bersyukur sebab apa? Kita dimudahkan. Untuk Islam itu kita dapat dulu daripada mak ayah kita. Itu lebih memudahkan. Berbanding orang-orang yang bukan Islam, nak dapat Islam, dia kena masuk Islam, dia nak tunggu, dia kena menyembunyikan diri daripada mak bapak dia yang bukan Islam dan sebagainya. Sangat sukar, kesian. Dan sangat menderita saya tengok. Orang-orang yang masuk Islam, yang keluarganya belum Islam. Sangat banyak tentangan. Jadi kita bersyukurlah sebab kita dapat Islam. Maknanya kita nampak kita ni dimudahkan. Bila dimudahkan, kita kena sangat-sangat mensyukuri sebenarnya atas nikmat Islam dan iman ni. Jadi doa itu kita baca. Ya Allah, kurniakanlah aku rasa cinta kepadamu. Yang kedua, wa hubba nabiyyika Muhammadin. Wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Tadi Allahumma inni as'aluka hubbaka. Itu pertama. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubba nabiyyika. Wa hubba nabiyyika. Itu sambungan kedua. Kalau sambungin wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hubba, sambung lagi. Kalau kita mohon pada Allah, ya Allah kurniakan aku cinta padamu. Kurniakan aku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu kena baca. Yang ketiga, kita mohon lagi pada Allah, wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, kurniakan aku cinta kepada orang-orang, atau Allah kenalkan kita, rapatkan kita, kuatkan hubungan kita dengan orang-orang yang mencintai engkau ya Allah. Jadi kita ni Allah akan kenalkan kita, pergi mana-mana orang kenalkan kita dengan orang-orang yang cintakan Allah. Jadi kita akan jumpa orang yang baik-baik, orang-orang yang memberi panduan kita mendekat kepada Allah. Dia akan cinta yang baik, akan jadi kawan yang baik. Doa macam tu. Allah akan pertemukan kita dengan orang yang baik-baik. Yang baik-baik boleh bantu kita. Memang ada orang yang kurang baik ke, ada yang bermasalah. Tapi kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik yang bantu kita. Yang akan bersama-sama membina iman kita. Wa hubban ma yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Saya baca ramai. Wa hubba ma yuhibbuka. Itu sambungan dia. Kemudian yang terakhir wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, dan jadikanlah aku ni cinta akan amal ibadah yang mendekatkan diriku kepadamu. Jadi doa ni kalau boleh jangan miss lah. Kalau boleh jangan miss. Itulah saya boleh kongsikan untuk malam ni. Sebab kita nak kejar masa kita amat mencemburi. Saya dapat sentuh sikit lah. Tadi tentang kisah Nabi SAW, saya sempat buka lah satu kitab ni yang ada ni. Jadi kita dapat kongsikan sikit sirah, nak mengenal baginda Nabi yang kelahirannya dinanti-nanti dan disyukuri. Sampaikan Abdul Muttalib yang sedang bertawaf di Kaabah itu bersegera bertemu dengan cucu baginda ni dan cucunya, dan kemudian dibawa baginda Nabi, dibawa dengan rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Ada contoh kisah Nabi yang kita dapat kenal lah. Dan saya akhiri tadi dengan doa. Amalkan doa itu. Kenapa? Bila kita doa pada Allah, Allah dengar. Allah dengar doa kita. Dan kenapa kena doa cinta pada Allah dan Rasul? Kenapa kena doa? Sebab bila kita tak meminta, kita tidak memohon, macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Ini yang berlaku pada Abu Talib. Bukan Abdul Muttalib ya. Abu Talib. Ambillah sejarah apa yang berlaku pada Abu Talib. Bapa saudara Nabi yang Nabi sayang. Apa yang berlaku? Bila dalam hati kita tak ada sedikit, contoh jadi tak ada keinginan untuk menerima, memohon satu kebaikan, hidayah atau perkara yang baik itu, macam mana Allah Ta'ala nak memberi?
Ini pada asasnya. Tapi kalau Allah berkehendak, dia berkehendak untuk memberi, itu di luar kuasa kita. Allah Ta'ala boleh pilih siapa saja yang diberi hidayah. Siapa saja yang diberi hidayah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kan? Wahai Nabi SAW, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak. Nabi sedih apabila Abu Talib dalam keadaan, dia berdasarkan ayat itu, Abu Talib tadi, dia tidak dapat menerima. Dia tidak dapat melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebelum dia meninggal dunia. Kan? Sehingga Nabi menangis. Turun ayat tadi tu. Walakinnallah, Allah sebab apa? Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak. Yahdi man yasha, pada siapa yang kau nak. Walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi aku ni Allah yang boleh beri hidayah pada siapa yang aku nak. Itu saya sebut tadi. Kalau Allah nak bagi itu Allah, kehendak Allah. Tapi ada tapi tu. Tapi maksud apa tadi? Sekiranya kita tak berkehendak akan cinta pada Allah, tak mohon pun, Allah Ta'ala tiada kerugian bagi Allah. Tiada rasa Allah Ta'ala tu tiadalah rasa pada Allah Ta'ala bila kita nak jauhkan diri, tidak mohon pada Allah. Tiadalah bagi Allah Ta'ala satu kerugian. Maknanya Allah tak bagi pun tak apa. Tapi kita, sebelum kita nak pergi benda lebih jauh, apa lebih jauh? Nak beribadah, nak beramal. Pertama sekali, kita kena ada cinta tu dulu. Orang yang cinta ini, bila dia dapat cinta, bila dia beramal, dia akan rasa nikmat dalam beramal. Kita silap. Itu sebab doa ini, guru-guru kita suruh baca doa ini. Kenapa? Orang yang beramal tak ada cinta pada Allah, amalannya tawar. Cubalah buat. Tuan-tuan cuba rasa sini. Masa tuan-tuan solat tu, tuan-tuan rasa macam mana? Saya ingatkan diri saya sendiri. Solat kita, ibadah kita, kita kena ada rasa cinta pada Allah dan Nabi SAW. Jadi kesungguhan kita, nikmat dia berbeza. Jadi sampai itu sajalah. Ustaz Aiman, kalau ceramah tu Ustaz, dia bagi surat kecil Ustaz, ada 5 minit. Ni saya ni tak nampak ni. Ustaz, senyap Ustaz, okey ke? Dah habis masa Jadi kita sudahilah. Jadi penghujungnya, ulama doa tadi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika, sambung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Amal doa ini supaya bila kita mohon pada Allah sungguh-sungguh, bila kita rasa cinta kasih dengan Allah dan Rasulnya, kita rasa dunia ni kecil aja. Apa yang kita buat semua kita nak rasa cinta, nak kasih Allah. Jadi dia akan nikmat dia. Dia beramal, dia seronok beramal. Boleh bangun malam walaupun ngantuk. Bila kita dah cinta ni, malam tak tidur pun tak apa kan. Betul Ustaz Ustaz Aiman? Orang kalau dah cinta, dah sayang ni, malam kalau tak tidur pun tak apa. Kan? Jadi itu yang kita nak rasai lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa sedikit perkongsian saya berikan ni, mudah-mudahan kita dapatlah sama-sama mengingatkan diri kita kepada pengorbanan Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah agar Nabi SAW, kita berselawat atas Nabi SAW sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan perbanyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Man shalla alayya marrah, siapa yang berselawat 100 kali, sallallahu alaihi asyara, itu kama qala Nabi SAW. Okey, sampai situ saja. Kita tangguhlah. Sadaqallahul azim. Jadi kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Amin. Jadi insya-Allah saya serah pada Ustaz Aiman insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai kita majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan dengan pengajaran dan juga sedikit tazkirah nasihat daripada Fadil Ustaz mengenai cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita pupukkan dengan kita buktikan dengan kesungguhan kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Dan juga mudah-mudahan dapat kita mengamal sunnah Nabi SAW tanda bukti cinta kita kepada Nabi SAW dan terus kekal cinta itu hingga ke akhir hayat kita.
sehingga kita mendapatkan kelebihannya di hari akhirat kelak insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur Muhammad Nuradi atas pengisian sebentar tadi, dan sehingga itu telah berakhir majlis kita pada malam ini. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahal Azim. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita sehingga ke akhir majlis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah minggu hadapan di waktu yang sama, di hari yang sama insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Syukur. Maaf Ustaz Aiman ada kekurangan, maaf sebab kita tak urus. Alhamdulillah. Ustaz, jumpa lagi. Okay. Pengisian tu alhamdulillah. Assalamualaikum. Dari